Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okay. So, welcome kepada yang baru masuk video cikgu. Ini adalah part 2 dalam 9.1. Tajuk kita adalah satelit. Ini adalah bahagian yang kedua. Siapa belum tengok bahagian 2, boleh tengok bahagian 1 dulu. Nanti cikgu letak dalam description di bawah. Okay. So, cikgu sambung bahagian 2. Kalau yang lepas kita dah belajar pasal jenis-jenis orbit dan juga bentuk-bentuk orbit dan sebagainya. Hari ini kita belajar pula berkenaan dengan pelancaran dan penempatan satelit dalam orbit. Macam mana satelit ni boleh ditempatkan dalam orbit. Tak kira lah orbit LEO ke, orbit MEO ke, orbit HEO ke, JSO ke, GEO ke, macam mana sebenarnya satelit boleh berada di situ. Terdapat dua cara menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Pertama sekali, kita boleh gunakan secara pindah terus ke orbit. Ataupun cara yang kedua, kita boleh gunakan orbit pindah Hoffman. Okey, so ada dua cara. Sebenarnya satelit ni dihantar ke orbit dia melalui satu kenderaan yang kita panggil kenderaan pelancar. Boleh jadi roket dan sebagainya. So satelit tu tak boleh pergi sendiri-sendiri. Dia kena ada kenderaan yang tukang hantar dia, iaitu kita panggil kenderaan pelancar. Tak apa, nanti kita akan cover. Pertama kita tengok dulu macam mana satelit boleh berada di sana. Okey, satelit yang ditempatkan pada orbit rendah dapat dilancarkan terus sehingga mencapai orbitnya dengan bantuan kenderaan pelancar satelit. Okey, macam cikgu cerita tadi, dia tolong hantar. Kenderaan pelancar ni dia tolong hantar satelit itu ke atas. Kenderaan pelancar terdiri daripada satu atau lebih roket yang digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke orbitnya. Okey, kena faham macam ni. Sebenarnya kenderaan pelancar ni adalah kenderaan untuk melancarkan ataupun untuk menghantar satelit boleh, untuk menghantar angkasawan pun boleh, untuk menghantar barang-barang untuk kegunaan membaiki kapal angkasa pun boleh dan sebagainya menggunakan kenderaan pelancar. Jadi sebenarnya yang besar-besar ni sebenarnya adalah mainly roket ini, kita panggil roket ya. Jadi roket ini dia ada beberapa pecahan-pecahan, dia ada beberapa bahagian. Tangki gas, dia ada enjin pembakar, dia ada tempat angkasawan duduk dan dia ada tempat untuk letak barang. Okey, so secara umumnya macam tu cikgu boleh kata ya. Jadi kesemua angkasawan, barang-barang itu dan juga satelit dihantar menggunakan kenderaan pelancar. Boleh terdiri pada satu atau lebih roket ya. Okey. Apabila mencapai ketinggian melebihi 193 km, roket kecil pada kenderaan pelancar dihidupkan sehingga kenderaan pelancar berada dalam keadaan mengufuk. Kemudian satelit diletakkan dalam orbit dengan menghidupkan roket sekali lagi agar terpisah daripada kenderaan pelancar. Okey, kita tengok gambar rajah di sini. Okey, ini roket dia berpecah. Okey, dan ada roket kecil. Okey, masih lagi terbakar. Okay, yang mana dalam roket kecil ni ada satelit. Ada lagi pecahan-pecahan dia. Dan last sekali adalah satelit yang kecil ni ada di orbit, sampai dekat orbit dia. Okay, so pindah secara terus ke orbit. Okay, di mana roket ini akan menghantar satelit terus ke orbitnya. Itu maksudnya. Ini adalah trajectory. Okay, yang kemudian warna hijau ni, ini adalah trajectory roket. Trajectory roket ni adalah laluan dia lah. Laluan roket tersebut. Dia menghantar satelit terus ke orbit. Itu je maksud penghantaran pindah secara terus ke orbit. Okey. Cara yang kedua, macam mana satelit boleh dihantar ke orbit adalah melalui orbit pindah Hoffman. Bagi satelit yang perlu diletakkan pada ketinggian melebihi 1200 km, kos bagi pelancaran secara terus adalah terlalu tinggi. Mahal kan? Sebab jauh. Macam mana ni? Okey. Maka satelit perlu diletakkan pada orbit pindah antara orbit rendah dan orbit tinggi yang dituju. Orbit pindah tersebut dikenali sebagai orbit pindah Hoffman. Okey, tak apa. Jangan risau. Cikgu akan tunjukkan. Ini adalah orbit yang sekarang. Okay, contoh ini adalah orbit yang sekarang. Kita nak bertukar orbit. Nak pindah orbit. Tapi orbit tu sangat tinggi dan sangat jauh. Jadi kalau kita lancarkan secara terus, kos dia memang amat mahal. Jadi nak tak nak kita kena gunakan bantuan orbit pindah.
Bantuan orbit pindah. Okey, dalam orbit pindah ni, okey, cikgu ada beberapa kawasan, iaitu kawasan X dan kawasan Y. Ingat lagi tak, orbit pindah ni adalah berbentuk elips. Jadi kawasan X ini adalah kawasan perigi. Okey, sebab kawasan perigi adalah kawasan paling dekat. Perigi, okey, perigi belakang rumah. Jadi perigi adalah kawasan yang paling dekat. Dan kawasan yang paling jauh daripada pusat bumi adalah apogee. Okey, jadi ini adalah kenderaan pelancar ataupun roket. Kita tengok apa yang berlaku. Kenderaan pelancar sedang mengorbit bumi dalam bentuk bulatan. Okey, dia pusing. Ni konon-konon dia tengah pusing. Okey, dia tengah pusing. Okey, sampai sahaja di titik X. Ketika sedang mengorbit pada titik X, iaitu pada titik perigi, enjin kenderaan pelancar dihidupkan untuk menambah hal laju. Hal laju tersebut telah menyebabkan kenderaan pelancar itu berubah orbit daripada orbit asal ke orbit pindah. Pada hal laju yang sesuai, enjin kenderaan pelancar dimatikan. Sekarang kenderaan pelancar tersebut telah berada di orbit pindah yang berbentuk elips. Jadi di tengah pusing sampai di titik perigi, enjin kenderaan pelancar akan dihidupkan dan berlakunya pembakaran enjin lah. Bila berlaku pembakaran enjin, hal laju berubah dan dia terus pindah ke kawasan orbit pindah. Kalau dia tak bakar, dia akan still terus pusing sampai jangka hayat dia. Okey. Tetapi bukanlah masalah. Dia nak pindah, bila nak pindah, dia kena bakar untuk tambahkan hal laju, bakar enjin ataupun start enjin dia untuk tambah laju. Macam kita lah bawa motor, press minyak, boom, so laju lagi. So bila laju, dia akan berubah, pindah ke orbit pindah. Okey. So sekarang dia pun bergerak, enjin pun dimatikan pada hal laju sesuai dan dia bergerak. So sekarang enjin dimatikan ya. So kita tengok pula apa step yang ketiga. Pada titik Y, iaitu pada titik apogee, enjin dihidupkan semula untuk menambah hal laju kenderaan pelancar. Pertambahan hal laju ini menyebabkan kenderaan pelancar tersebut berubah orbit daripada orbit pindah ke orbit baru yang ingin dituju. Enjin dimatikan pada kelajuan yang sesuai untuk mengorbit di dalam orbit yang baru berbentuk bulat. Jadi, okey, sampai dia bergerak tanpa enjin hidup ni, okey, dia bergerak sampai di titik apogee ataupun titik Y ni, sekali lagi enjin dihidupkan, mana pembakaran berlaku di apogee dan berlakunya perubahan pergerakan daripada orbit pindah ke orbit yang baru. Okey, ke orbit yang baru. Okey, nampak? Dia dah pindah. Tapi kan, andai katalah kalau enjin tidak dihidupkan di kawasan Y, apa yang akan berlaku? Kalau andai kata roket ni macam dia tak hidup ke enjin pada Y, maka dia akan terus berpusing pada orbit pindah ni. Berpusinglah sampai 1000 tahun pun berpusinglah dia. Melainkan kalau ada pertambahan hal laju. So that's why pertambahan hal laju tu sangat penting bagi sesuatu satelit ya. So macam kita belajar pada video 1, terlebih laju sikit, dia akan berpindah ke orbit lain. Kalau terlebih slow pula pun dia akan berpindah ke orbit lain. Okey. So, ini adalah function orbit pindah Hoffman. Okey, bijak kan Hoffman ni? Hoffman ni sebenarnya adalah seorang saintis dari Jerman. Okey. Kenderaan pelancar satelit pula. Satelit dilancarkan oleh kenderaan pelancar ke dalam orbit yang mengelilingi bumi. Terdapat dua jenis kenderaan pelancar satelit. Pertama, kenderaan pelancar yang digunakan sekali saja ataupun kita panggil Expendable Launch Vehicle, ELV. Yang kedua adalah kenderaan pelancar yang diguna semula, Reusable Launch Vehicle, RLV. Jadi kita ada ELV yang boleh guna sekali je dan RLV boleh digunakan lebih sekali. Okey, contoh kita yang pertama, kita tengok ELV dulu. Kenderaan pelancar yang digunakan sekali saja. Nama pun boleh digunakan sekali saja kan. Maksudnya sini, okey, ini adalah kenderaan pelancar, roket lah. Dan dalam ni contoh ada angkasawan ataupun ada satelit kat dalam dia. Okey, jadi untuk melancarkan lekis ni, untuk melancarkan satelit ni, jadi kenderaan pelancar ni okey berlepas. Dan sebenarnya cikgu cerita tadi, dalam roket ni dia ada beberapa bahagian kan. So bahagian ni akan tercabut, bukanlah tercabut, ditanggalkan macam tu.
Dan bahagian yang tertanggal ni dah tak boleh nak guna dah, sebab dia boleh guna sekali saja komponen-komponen ni. Kerana apa? Kerana mungkin bahan tu memang dia dah rosak, totally breakdown dan memang totally lost, akibat daripada geseran udara, panas ataupun berlanggar dengan benda-benda lain, terhempas, dah memang tak boleh guna dah. So dia boleh guna sekali saja, sebab tu kita panggil dia ELV. Tapi still satelit ni boleh berfungsi sampai di orbit, tapi komponen dia yang lain tu, yang nak melancarkan tu, dah tak boleh guna dah. Macam tu. Dan ada juga saintis dia rasa macam alamak rugilah macam tu kan, bina mahal-mahal tapi lala komponen tak boleh guna. Ada juga kenderaan pelancar yang boleh guna semula, RLV. Contoh di sini contoh ini adalah roket Falcon 9. Roket ni dia ada satu komponen yang kita panggil booster. Booster ni untuk kawasan api-api keluar, macam enjin jugalah. Jadi apabila komponen booster ni tercabut, komponen booster ni boleh digunakan semula. Komponen booster ni dia adalah teknologi yang orang cipta. Dia boleh mendarat dengan selamat, mungkin ada kerosakan sikit-sikit je tapi boleh dapat baiki dan boleh digunakan semula. Satelit boleh sampai, dan bahagian-bahagian walaupun tak semua, tapi ada sebahagian yang boleh digunakan semula, dan komponen dapat digunakan untuk melancarkan satelit melebihi sekali. So boleh kita gunakan sekali. Secara teorinya boleh kita jimatkan duit, boleh kita gunakan semula, sambung-sambung komponen ni boleh gunakan semula. Jadi itu pasal RLV. Selalunya kita gunakan untuk menghantar satelit yang tinggi ke orbit yang tinggi, dan sebagainya lah. Stesen Angkasa Antarabangsa International Space Station ISS. Apa pula ISS ni? ISS merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa, iaitu NASA Amerika Syarikat, Roscosmos iaitu Rusia, JAXA daripada Jepun, ESA daripada Eropah dan CSA daripada Kanada. Dan sebenarnya saya sendiri sebagai rakyat Malaysia dan kita semua rakyat Malaysia sepatutnya dan seharusnya perlu berbangga kerana ada rakyat Malaysia yang sudah sampai di ISS. Siapakah rakyat Malaysia yang bertuah itu? Tak lain tak bukan adalah angkasawan kita, iaitu Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Syekh Mustafa. Cikgu bacakanlah sikit kan. Biodata beliau. Jadi beliau dilahirkan pada 27 Julai 1972. Sebenarnya Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur ni merupakan doktor bedah ortopedik dan pensyarah perubatan di Pusat Perubatan UKM. Beliau juga pernah berkhidmat di Hospital Selayang, Hospital Seremban, Hospital Kuala Lumpur HKL. Beliau berlepas ke angkasa pada 10 Oktober 2007 dengan menaiki roket Soyuz TIM A-11 yang dilancarkan oleh Stesen Angkasa Antarabangsa ISS dan selamat kembali ke bumi alhamdulillah pada 21 Oktober 2007 pada jam 6.44 petang waktu Malaysia. Jadi kebanggaan bagi rakyat Malaysia lah, kerana kita ada, at least kita ada angkasawan yang dah sampai di ISS. Syabas. Tahniah. Baik, bercerita pasal ISS, kita nak tahu jugalah apa fungsi ISS tu sebenarnya. Penting sangat ke? Penting ISS ni. Pertama, ISS merupakan tempat pendaratan kapal angkasa. Kalau tak, macam mana Datuk Doktor Syekh Muzaffar tu boleh sampai ke ISS kan? Jadi ISS ada tempat pendaratan kapal angkasa yang membawa angkasawan-angkasawan untuk melakukan beberapa siri kajian dan sebagainya. Itu pertama, fungsi ISS. Fungsi yang kedua adalah tempat kediaman bagi angkasawan untuk jangka masa yang panjang. Dulu angkasawan boleh duduk sehingga lama, dalam tempoh yang lama. Dan kalau tengok di sini, siap boleh sembahyang lagi. Siap boleh sembahyang lagi. Maknanya memang satu tempat kediaman lah. Maknanya di situ adalah satu tempat yang boleh duduk, boleh didiami untuk angkasawan. Dan selain itu juga, fungsi ISS
adalah sebagai makmal penyelidikan kesan sifar graviti ataupun microgravity terhadap tubuh manusia dan juga eksperimen-eksperimen yang melibatkan microgravity. Apa itu microgravity? Microgravity adalah keadaan sifar graviti ataupun keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti rasai. So, bila kita berada dalam keadaan microgravity, kita akan terapung-rapung lah sebab graviti tu sangat sikit ataupun tak rasa langsung kesan graviti tu. Macam tu. Okay? So, itu microgravity. Dan ISS juga, jangan tak tahu, dapat mengambil gambar lokasi bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, letupan gunung berapi atau pembalakan haram untuk tindakan pihak berkuasa yang berkenaan. Sebenarnya ISS ni juga berada pada orbit Leo. Okay, macam yang cikgu dah terangkan pada video 1, dia berada pada orbit Leo dan berputar pada kelajuan yang sangat laju. Untuk melengkapkan orbit putaran dia 90 minit saja. 90 minit je dah boleh pusing satu dunia. So memang sangat laju ISS. Dan antara function ISS yang inilah dia function ISS. Okey. Jadi macam mana kita nak menjejaki stesen angkasa di angkasa? Okey. Pertama sekali cikgu ada bagi tips lah. Tips pula kan. Okey, macam mana kita nak tengok ISS kalau teringin nak tengok kan, tapi taklah nampak macam tadi kan. Kita just boleh tengok di langit kita. Okey, pertama kena buka dulu laman web spotthestation.nasa.gov. Okay, spotthestation.nasa.gov. Okay, so dia akan keluar paparan macam ni. Kemudian akan keluar peta di situ. Andai kata cikgu duduk di kawasan Kuala Lumpur dan kita boleh masukkan location kita di mana-mana yang sesuai ada kat sini. So masukkan location anda. Contoh cikgu masukkan location di Kuala Lumpur. So dia akan keluar satu jadual macam ni. Okay, ada tarikh, ada visible, maximum height, appears and disappear. Ini location di Kuala Lumpur. Tak apa, nanti cikgu akan tunjukkan. Andai kata, okay, ni contoh. Ini adalah satu kawasan rumah cikgu, di mana kawasan ini berada di Kuala Lumpur. Contoh, okay, ni contoh. Aman je kan? Okay. Jadi, ini jadual yang cikgu dapat. Bila cikgu buka laman web tadi. Kalau tengok, Sunday, August 15, 6:16 pagi, kita nampak visible, maximum height, appears and disappear. Okay, appears ni apa? Okay, tengok 10 degree above SE. Okay, SE ni apa? SE adalah southeast, maksudnya tenggara. Ambil kompas, cari dulu arah tenggara kat mana. Okay, so dapat di depan kita tenggara, menghadaplah arah tenggara tu. Okay, kita spot kat sini kawasan tenggara. Next kita tengok disappear. Disappear maksud hilang. Dia hilang di kawasan ESE. ESE adalah East Southeast, maksudnya Timur Tenggara. So kawasan Timur Tenggara, tengok kompas, dia berada di kawasan area sini. Kawasan sini. Okay, maksudnya kebarangkalian kapal angkasa atau ISS tu akan muncul pada 6:16 pagi di kawasan antara Tenggara dan Timur Tenggara. Itu dia punya kemungkinan dia. Okey. Untuk kecilkan lagi kemungkinan tu, kamu tengok di sini ya. Okey, dia kata 10 degree above SE. Maksudnya cara dia nak buat macam mana? Okey, cikgu ambil genggaman tangan cikgu. Contoh ni genggaman tangan cikgu kan. Okey, letakkan bawah tapak genggaman ni di kawasan ufuk. Di kawasan ufuk, kawasan satu garisan yang terbentang luas ni. Di satu garisan ni letak tangan kita di sini dan genggamkan dia. Letakkan kawasan bawah ni di kawasan garisan ufuk. Okey. So, satu genggaman ni bermaksud 10 degree, 10 darjah. Jadi, kalau dua genggaman, 20 darjah. Tiga genggaman, 30 darjah. Tapi, jadual ni kata 10 darjah je. Jadi, 10 darjah bermaksud satu genggaman. Dan tengok pula maximum height dia. Maximum height dia bermaksud ketinggian maksimum 11 darjah. Maksudnya, 11 darjah lebih kurang sini lah. Tinggi sikit je daripada genggaman tangan. Jadi, kapal angkasa tu kebarangkalian besar dia, kalau ke atas ni memang tak nampak. Dan kalau kita tengok dia di kawasan 11 darjah, antara 11 dengan 10 ni, mungkin akan nampak. Maknanya di kawasan sini lah. Kita boleh nampak ISS tu di kawasan antara 10 dengan 11. Kawasan bawah,
Tak nampak. Dan sebenarnya kalau kawasan matahari dah terbit ataupun kawasan yang cahaya dia tinggi, kita tak nampak sangat ISS ni. Okay, sebab dia ISS ni tidak mengeluarkan cahaya. So, get ready. Ini contoh contoh. Pada hari Ahad 15 Ogos pada jam 6.16 pagi, tengok di kawasan yang mana kita dah tanda ni. Okay, dia hanya boleh nampak sekitar 2 minit saja selepas 6.16 ni. Dalam sekitar 2 minit saja pada maximum height of 11 degree di kawasan ini. So insyaAllah kita akan nampak. So macam mana lebih kurangnya? Okay, lebih kurang ni kita akan nampak macam ni. Ini dia. Okay, lebih kurang macam itulah. Dia tidak berkelip macam bintang, tidak seterang cahaya matahari dan tidak secantik bulan. Tetapi dia merupakan satu objek yang bergerak tanpa cahaya yang berkelip-kelip. Dia macam tu. Okay, so kita akan nampak lebih kurang dalam jangka masa 2 minit saja, bergantung kepada jadual yang dia bagilah. InsyaAllah. Baca doa banyak-banyak, insyaAllah boleh dapat Okay, so itu cara yang pertama. Cara yang lain, macam mana kita boleh menjejaki sesi angkasa, guna handphone pun boleh. So boleh download apps ISS Detector ataupun ISS Detector Pro. Boleh juga download ISS On Live ataupun ISS Explorer dalam telefon pintar anda. So dalam tu nanti ada perisian-perisian tu, dia akan perincikan lah ISS tu berada di mana, sekarang tengah ada apa, latitude mana, longitude mana dan kelajuan berserta apa yang berlaku di sana. Okay, so memang seronok. Selain itu, kalau kita teringin nak merasa pengalaman sendiri macam mana berada di ISS dan nak tengok pemandangan bumi dan kita ni seolah-olah berada di ISS, boleh juga type ISS Live dekat YouTube. Nanti dia akan tunjukkan macam mana keadaan di ISS, macam mana rupa bumi, dan kita seolah-olah mengelilingi bumi. Kalau kita stay je kat situ selama 90 minit, kita dah sebenarnya keliling bumi. Okay, memang sangat seronok. Itu dia. Okay, so tadi kita berbincang pasal ISS dan sekarang kita tengok kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Canggih, memang canggih. Tak pernah terfikir di akal kan. Tapi ialah manusia. Antara manfaat perkembangan pesat teknologi angkasa lepas adalah berkaitan dengan kesihatan manusia, respon terhadap perubahan dan bencana cuaca, climate change dan sebagainya. Kita boleh tahu dengan kita mengkaji teknologi angkasa lepas, teknologi inovatif baru, pendidikan global, macam kita belajar sekarang, dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. Itu manfaat dia dalam bidang-bidang tersebut. Tetapi penerokaan ni juga ada kesan-kesan negatifnya. Yang pertama, ia berkaitan dengan kos penerokaan angkasa lepas yang memang tinggi, memang sangat tinggi. Bukan sikit-sikit. Risiko kemalangan seperti letupan kapal angkasa juga boleh berlaku dan memang telah berlaku. Juga angkasawan apabila berada di angkasa terdedah kepada radiasi angkasa lepas yang mana boleh menyebabkan kanser. Jadi that's why angkasawan kena pakai suit yang dilengkapi dengan bahan-bahan yang boleh mengelakkan radiasi. Boleh menyebabkan kanser dan penyakit-penyakit lain. Itu kesan radiasi. Dan juga peningkatan bahan buangan angkasa lepas ataupun kita panggil space junk yang meningkatkan risiko pelanggaran dengan satelit. Jadi apakah itu space junk? Space junk merupakan satelit yang tidak berfungsi, bahagian ELV yang telah digunakan, serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit, roket yang habis dibakar dan bahan-bahan lain yang berteraburan di angkasa. Kalau kita tengok dalam rajah cikgu sediakan tu, daripada tahun 1970 hingga tahun 2000, tengoklah berapa banyak space junk yang berada di angkasa kita, dan bayangkanlah macam mana untuk mengelakkan pelanggaran daripada bahan-bahan ni kan. Jadi itu antara kesan-kesan negatif lah daripada perkembangan pesat dan teknologi angkasa lepas. Okeylah guys, so nampaknya setakat sini saja video cikgu untuk part 2 ini. So semoga kamu boleh faham. Kalau tak faham, boleh type komen di bawah, boleh tanya cikgu soalan. InsyaAllah ada masa cikgu akan jawab. Happy study untuk korang. Semoga boleh faham dengan baik insyaAllah video cikgu ni.
Salam sayang daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.